tadi kita dah pergi pasar. Anda dah tengok saya beli belah dekat kedai uncle jual ikan tadi kan? Ikan yang kita ada hari ni depan mata saya adalah ikan sardin. Bukan ikan kekek main lilo ya. Ini adalah ikan sardin tapi yang versi besar sikit lah. Dan sekarang saya akan masak kita punya fish and chips. Fish and chips. Biasanya kalau makan dekat kedai lah kan, orang akan order fish and chips fish and chips Tapi sebenarnya cara nak buat dia, ini je lah bahan-bahan yang kita perlukan. Dan dia punya rasa tu memang sama dengan hotel. Sebab apa? Saya daripada hotel. Jadi saya akan masak menu-menu yang orang kata memang kena dengan tekak kita nak makan kan. Takkan saya nak masak menu biasa-biasa je. Walaupun dah dekat raya, orang kata mood raya dah sampai. Tapi saya tu lah, kadang-kadang tu ilham tu dapat dekat pasar. Nampak ikan, kita terus jadikanlah satu hidangan. Dan minyak kat sebelah ni pun dah panas sangat dah ni. Saya dah tutupkan api dia, tak ada masalah pun. Minyak ni pun dah banyak. Sebab nanti kita akan goreng kita punya ikan. Dan untuk langkah pertama, sebenarnya ikan ni saya belum potong lagi. Sebab saya nak tunjukkan kepada anda macam mana kita nak fillet. Kita nak potong ikan untuk dapatkan ikan yang boleh dijadikan sebagai fish and chips. Jadi cara dia sebenarnya, ikan ni kita dah bersih. Kita dah buang isi perut dalam. Dan kita akan fillet. Ambil dia punya daging je. Ambil dia punya isi saja. Okay, ini cara paling senang lah. Ini cara paling mudah. Ini cara saya belajar dekat kolej dahulu. Dan kita akan ikut je tulang belakang ni. Mula-mula kita potong sikit sini. Kemudian kita ikut je tulang belakang ni. Okay, masukkan pisau. Lalukan je dekat belakang ni. Pelan-pelan biasanya kalau first time buat tu memang agak susah sikit. Tapi lama-lama tu boleh sebenarnya. Dan nanti saya akan tunjukkan bila kita nak buka dia. Pelan-pelan lah. Kalau anda ada pisau yang kecil, boleh pakai pisau kecil. Kalau tak ada, pakai pisau besar macam saya pakai ni. Cuma kalau pisau besar ni, kalau untuk orang baru nak pakai, baru nak belajar pakai pisau ataupun nak fillet ikan, agak susah sikit lah. Tapi tak apa. Lama-lama tu dia akan berjaya. Alright, jadi saya potong dan saya lalukan je atas tulang ikan ni. Anda boleh nampak ni. Alright. Kita lalukan je sampai ujung. Maksudnya bila kita nak potong ikan ni, kita betul-betul ikut dia atas tulang. Dan kita boleh tarik terus sampai ujung. Okay, nampak tu? Okey, jadi ini bahagian yang pertama, belum siap lagi. Saya akan buat pula bahagian yang kedua. Maksudnya terbalikkan. Alright, jadi bila nak terbalikkan ni agak susah sikit sebab isi sebelah dia dah tak ada, tapi cara dia sama. Bagikan straight sampai ujung. Kemudian kalau yang ini kita kena mula daripada ekor. Ni sebab saya nak tunjuk kepada anda lah ni. Kita mulakan pada ekor, tak ada masalah. Alright. Masukkan pisau, ikut je tulang atas tu. Alright, sampai ujung dan kita dah buka ni, nampak. Bila kita dah buka ni, kita boleh nampak mana kita nak ikut tulang tu. Jadi kita follow je lah. Kita ikut je. Sampai ujung, kita potong sikit. Alright, jadi ini dia. Ini adalah ikan yang kita dah potong. Nampak dia punya tulang tu betul-betul tinggal tulang je. Maksudnya kita betul-betul ikut dekat atas tulang ikan tu. Jadi yang ada lebih ni kita boleh nak buang boleh, nak buat baja kompot ke, ataupun rasa macam nak buat stok ikan pun boleh. Jadi kalau nak buat stok ikan kita boleh simpan, kita rebus saja jadikan dia sup. Pun boleh pakailah untuk hidangan yang lain. Okey, cantik. Ini yang dah ada, yang kita dah siapkan. Okey, jadi seterusnya saya akan kelar-kelar sikit kita punya ikan ni. Bukannya apa, sebab saya nak hilangkan tulang-tulang halus yang ada tu. Jadi kita potong sikit macam ni. Alright. Bila kita buat macam ni, kita akan potong tulang ikan tu sikit. Jadi bila kita nak makan tu tak adalah terasa tulang sangat. Kelar je. Cantik. Right, sama juga dengan ikan kita yang bahagian lagi satu ni. Potong cantik-cantik je. Silangkan dia lah. Mula silang belah sini. Kemudian kita silang lagi belah sini pula. Bila saya potong ni, kita boleh dengar bunyi tulang dia macam dah terpotong sikit. Alright. Cantik. Inilah dia ikan yang kita dah siapkan. Dan sekarang ni kita boleh buat dia punya tepung untuk kita goreng ikan ni. Dan untuk tepung pula. Alright. Dekat depan saya ni ada tepung gandum 1 cawan. Masukkan. Tepung beras setengah cawan. Masukkan terus. Dan juga kita punya telur sebiji. Nak sedap, anda boleh gaulkan dia dengan air soda. Supaya soda ni kan kita tahu soda ada gas. Jadi bila ada gas ni, bila kita nak gaulkan kita punya adunan ni, dia akan buatkan dia lebih fluffy. Dia punya adunan tu naik. Tapi kalau tak ada masalah. Macam saya, pakai air biasa je. Gaul sikit, sedikit demi sedikit. Gaul lagi. Letak air sikit. Okey. Ini tak cukup air lagi ni kan. Kita tambah lagi air.
Dia punya untuk batter dia ni ataupun tepung dia ni, dia sekadar untuk menyaluti lah. Maksudnya kita jangan terlampau pekat sangat, jangan terlampau cair sangat. Kalau terlampau pekat, nanti dia punya tepung terlampau tebal. Ada yang suka makan tepung tebal-tebal ke? Tak sedap kan? Kalau saya tak suka sangat tepung tebal-tebal. Saya suka tepung tu sedang elok je, dia menyaluti ikan yang kita nak goreng nanti. Baik, kalau macam ni pekat lagi, kita masukkan lagi air. Dan jangan lupa sedikit ladi hitam dan juga garam. Nampak? Sikit demi sedikit. Jadi kita bolehlah nampak hasil dia. Okey, kalau macam ni bagi saya dia masih pekat lagi. Kita tambahkan air sikit je lagi. Okey, cun. Cantik. Saya nak dia macam ni. Okey, jadi sekarang ni apa kita boleh buat adalah kita panaskan minyak. Panaskan kembali minyak kita yang kita dah biarkan dia berasap tadi. Right, sebab minyak bila dia panas, ikan kita bila kita masukkan kat dalam dia takkan melekat. Itu yang buatkan dia istimewa. Sekarang ni minyak pun dah panas. Okay, kita masukkan kita punya ikan sardin. Ikan sardin buat fish and chips. Mana nak jumpa ikan sardin buat fish and chips? Aduh, dapur bujang ke tau. Dapur bujang ni bagilah ikan apa pun, dia mesti boleh jadi fish and chips. Yang penting bajet dia lah. Jadi inilah hasil dia. Bila kita dah celup dia dan saya pun dah kelar-kelar sikit depan ni, isi depan tu nampak. Jadi tepung ni akan melekat-lekat lah dekat celah-celah dia. Jadi bila kita nak makan tu sedap. Dan sekarang saya akan masukkan perlahan-lahan. Dua. Sebab apa saya gerak-gerakkan sikit bila dia dah masuk minyak tu? Sebab saya tak nak biarkan dia melekat dekat kuali kita. Jadi bila kita masukkan tu, sambil-sambil masuk kita gerak-gerakkan dia sikit. So dia takkan melekat lah. Dan cantiknya bila minyak ni betul-betul panas, dia takkan terus menap ke bawah. Dan sekarang ni kita nak biarkan ikan ni masak. Nanti saya akan tunjukkan cara nak buat dia punya tartar sos. Kita sementara nak tunggu ikan kita masak. Dengan api yang sederhana, jangan lupa terbalik-terbalikkan dia, nampak, bagi perang-perang sikit. Saya akan buat kita punya tartar sos. Tartar sos ni adalah benda yang wajib kalau anda makan dengan fish and chips. Jangan minta kuah putih, kuah putih. Mana ada orang panggil kuah putih? Orang panggil tartar sos. Biasa kalau orang makan ni dengan tartar sos lah untuk fish and chips ataupun fish finger, biasa tartar sos memang kena ada. Dan untuk buat tartar sos ni sebenarnya dia tak susah. Anda ikut je apa yang saya masukkan sekarang ni. Kita akan potong sedikit kita punya bawang putih. Right, bawang putih dia tartar sos ni dia nak kena potong. Dia tak boleh dikisar bahan-bahan tu. Sebab kalau kita kisar dia akan terlampau berair. Kita tak nak dia berair. Sambil-sambil tu tengok-tengok sikit ikan kita ni. Right, permukaan atas ni dah perang dah cantik. Bawah je sikit lagi nak bagi perang. Okey, jadi langkah pertama bawang putih. Kita nak kena hancurkan dia. Cincang. Okey, jadi bawang putih cincang. Right, cincang sehalus yang boleh. Okey, bawang putih ada. Siap. Masukkan terus. Seterusnya, bawang merah. Bawang merah ni kita nak potong dadu halus. Jadi cara dia, potong kecil macam ni. Tanpa putus. Kemudian, serongkan pisau. Dan kita potong. Kita pakai, kalau kita potong banyak-banyak ni tak ada masalah. Kita potong je. Lepas tu bila kita nak pakai, kita pakai sikit je. Yang lebih tu kita boleh simpan. Bila-bila nak pakai, nak masak, kita boleh guna balik. Alright? No problem. Tak ada masalah. Cukup. Saya pakai sikit je. Masukkan semua dalam mayonis. Yang lebih ni, saya akan simpan. Kita dah potong semua bawang putih dan juga bawang merah kita. Kita dah masukkan dekat dalam mayonis. Tapi sebelum tu buat dulu kita punya aglio olio. Tapi sebelum tu kita buat dahulu kita punya tartar sos. Biasanya orang pakai lemon kan? Tapi saya pakai limau. Limau nipis. Perahkan sikit supaya dia ada rasa masam-masam. Alright. Biji dia kita tak mau pakai lah. Kita nak limau tu je. Rasa masam-masam tu je. Sebab apa biasanya kena ada tartar sos? Sebab kalau makan fish and chips ni, dia sebenarnya rasa dia agak muak. Dia ada rasa muak sikit. Jadi kalau ada fish and chips dan juga tartar sos ni, kombinasi yang cantik. Yang sedap, kita boleh pakai untuk kita makan. Sebelum tu kita nak kena angkat sikit lah ikan ni sebab saya tak nak biar dia lama sangat. Ikan pun dah cantik. Elok-elok cantik kan. Kita terbiar dia lama-lama. Dah dia tak sedap pula dah hangit ke apa kan. Angkat ikan ni, hidangkan. Letak kat tepi. Jadi kuali kita ni biarkan dia api perlahan. Tak ada masalah sebab nanti kita nak buat chips pula. Tapi untuk kita punya tartar sos, ini je sebenarnya bahan yang diperlukan. Sedikit bawang putih. Lepas tu sedikit bawang merah. Dan juga sedikit daun bawang. Biasanya dia akan pakai parsley. Tapi saya rasa
Kalau kita pakai daun bawang ni pun okey juga. Sebab daun bawang ni sinonim dengan masakan Asia. Jadi kenapa kita tak nak pakai? Pakailah kan. Jadi potong halus kita punya daun bawang ni. Dan saya akan masukkan dalam tartar sos kita. Adalah nampak hijau-hijau sikit. Sedap sikit makan. Masuk terus. Sekarang ni gaulkan je. Jangan lupa sedikit garam. Dan kita gaulkan. Okey, tartar sos pun dah siap. Asingkan je kat sebelah. Dan sekarang untuk kentang. Kalau ada nama fish and chips, maksudnya kena ada chips. Kentang dia saya hanya pakai macam ni. Dan kita akan potong, goreng terus kat dalam. Kulit dia tak payah buang. Yang penting kita basuh bersih. Cantik dan saya akan potong dia memanjang. Untuk jadikan dia macam besar-besar standard punya fries yang kita makan lah. Alright. Potong sama tebal. Oh. Ini buat sedap ni sebenarnya kan. Dia tak payah tambah apa-apa lagi dah. Tepung je macam ni je. Dia punya fries. Right, potong dia memanjang. Dan saya akan agak-agak lah dia punya ketebalan tu. Yang penting dia dalam bentuk memanjang dan dia nipis. Supaya bila kita makan nanti dia rangup. Nampak tu. Ini homemade punya kentang goreng Okey. Salah satu cara lagi nak bagi lebih sedap. Ni saya akan tunjukkan. Okey, kita letak atas pinggan. Jangan lupa kita punya tepung beras. Ni last minute dah ni. Ni saya nak tunjuk ni. Sebenarnya tim-tim saya pun tak tahu saya nak buat ni. Saya masukkan sikit tepung beras. Alright. Dan kita salutkan je. Tepung beras ni, dia punya kerja, dia akan meresapkan kentang ni punya kelembapan. Alright. Dia punya, yelah kentang ni bila kita dah potong kan dia ada air-air sikit kan. Jadi bila dia meresap tu, kita nak goreng nanti dia akan lebih rangup lah. Dan pastikan bila kita pakai tepung beras ni, kita punya minyak ni betul-betul panas. Macam sekarang saya nampak dia dah mula berasap dah. Memang cantik untuk kita masukkan kita punya kentang. Right, masukkan kentang kita. Kita garing, kita goreng dia sampai dia masak lah. Sampai dia perang dan dia masak. Nanti kita akan angkat, kita boleh hidangkan terus. Jadi bila kita potong pun kita tengok potongan kita ni tak ada terlampau tebal sangat, tak terlampau nipis sangat. Cantik-cantik je macam biasa anda beli dekat luar burger dengan kentang kan. Ni potongan dia sama je macam dekat kedai yang lain jual tu. Sekarang kita nak kena biarkan dia masak. Alright, saya pun tak sabar sebenarnya nak rasa kentang kita ni apa jadi kan. Tapi rasanya mesti okey, tak ada masalah. Takkan berlaku kesilapan lah sebenarnya bila menggoreng kentang ni. Yang pentingnya anda goreng dia betul-betul, jangan sampai hangit lah. Itu je. Itulah dia, nampak dia dah mula pirang-pirang. Dan saya boleh perlahankan sedikit api. Nampak tak ni? Kalau buat sendiri, nampaklah ni original. Original kentang goreng. Sedapnya lah dapat kentang goreng pun dah terliu kan. Bulan puasa ni bukan apa. Air kosong pun terliu. Bayang kan? Apatah lagi tengok kentang goreng depan mata dengan fish and chips ni. Alright, jadi kentang kita dah boleh angkat. Angkat, toast sikit, masuk dalam pinggan. Masuk dalam mangkuk kita. Panjang-panjang. Rangup, cantik seperti yang saya mahukan. Kentang bila dah siap, apa yang kita kena letak? Garam. Tak ada garam, memang tak jadi. Cukup macam tu je. Dan sekarang saya akan hidangkan dia kat tengah-tengah kat pinggan kita. Selalu kalau order fish and chips, kentang mesti lebih. Inilah dia. Senyum lebar saya tengok sebenarnya kan. Sebab saya bukan apa, saya teruja menghidangkan kepada anda resipi-resipi daripada hotel terus ke depan mata anda dengan bermodalkan RM10 je. Jadi kita dah dapat lah kita punya hidangan yang saya dah siapkan untuk anda cuba dekat rumah, iaitu kita punya fish and chips. Jangan lupa cuba.